Pemain baru Dejan Petrovic yang akan bergandingan bersama Nacho Mendes, manakala Baxon akan berada bersama-sama dengan Matthias Noel. Sambil di sebelah kiri dan kanan Marcos Guilherme dan juga nombor 10 iaitu Arif Aiman yang buat pertama kalinya untuk musim ini mengenakan nombor terbaik di belakang jersinya. Selepas kempen yang agak mengecewakan untuk beliau pada musim lalu apabila dipalit dengan kecederaan, namun kembali bangkit di penghujung musim. Izul Fikri akan dibantu oleh Zairul Khalil Tan dan juga Hamdi Haji Omar, manakala Firdaus Dahlan akan bertanggungjawab di bilik VAR. Jika 4-4-2 yang dipilih oleh Xisco Munoz, begitu juga dengan Aidil Syarin. 4-4-2, Haziq Nazli akan terus berada di posisi penjaga gol. Namun lihat akan pembaharuan yang akan berada di bahagian pertahanan untuk Kuching City pada musim ini apabila bekas pemain Sabah iaitu Gabriel Perez akan bergandingan bersama Jim Okosa, manakala Yuki Tanigawa akan berada di sebelah kiri, manakala Arif Farhan yang akan bertindak di sebelah pertahanan kanan. Dan kedudukan seorang lagi rekrut baru mereka, Ryan Lambert, yang akan bersama-sama dengan Patrick Shitembi. Joao Pedro akan berada di sebelah kiri, manakala pemain yang saya kira paling lama bersama Kuching City iaitu Alif Hassan akan berada di sebelah kanan, manakala penjaring terbanyak mereka pada musim lalu, Ronan Gahwanja, akan berada di bahagian serangan menjadi watak utama di bahagian serangan untuk Kuching City. Manakala watak pembantu saya pula di meja pengulas, Nizaruddin Yusof, bekas penjagaan kebangsaan, akan bersama-sama dengan saya untuk ulasan penuh bagi perlawanan sumbangsih, perlawanan pembuka tirai untuk musim 26-27 ini. Ya, kembali kita Azwar untuk memulakan tugasan dan kita boleh melihat daripada kedua pasukan memang mereka ada penambahbaikan yang cukup sempurna untuk memastikan perjalanan dalam perlawanan yang pertama ini boleh diibaratkan sebagai pertemuan yang terbaik antara JDT dan juga KPJP, dan kita akan lihat satu perlawanan yang cukup baik dan akan memulakan permainan dengan intensiti yang cukup tinggi. Sudah boleh dimulakan untuk aksi pertama pembuka tirai bagi musim baru ini. Kuching City dengan putih hijau dari kanan ke kiri skrin anda, manakala Darul Tazim serba biru dari kiri ke kanan skrin anda. Sentuhan pertama untuk Arif Aiman. Okosa tekannya sedikit berisiko. Tanigawa ada sakan dari belakang dari Baxon dan terus mengantar kepada Oscar Ribas yang cukup versatile, mampu beraksi selaku pemain sayap dan juga pemain pertahanan sisi. Baxon lepaskan ke sebelah kanan, Arif Aiman lepaskan Matthias Noel ke sebelah kanan. Satu antaran berbahaya, Mr. Roy sakan situ dan permainan dihentikan. Kedua pemain ini diasak kembali ke bumi Joe Darul Tazim. Ya, satu gerakan menyerang di awal permainan yang cuba dilakukan oleh pemain JDT. Tidak dapat masuk di kawasan di mana kedudukan Oscar Ribas, mereka membuka di mana kedudukan Arif Aiman, dan masih lagi dalam kedudukan yang terbaik pemain pertahanan pasukan KPJP untuk menyebabkan di awal permainan. Chow Medina berjaya untuk melakukan sentuhan. Dan kini ada satu peluang untuk Kuching City melebarkan ke sebelah kanan. Satu hantaran semula yang dilakukan oleh Joao Pedro berjaya dikeluarkan untuk seketika. Terus disambung dengan satu clearance. Ada respon yang cuba diberikan oleh Kuching City selepas mereka diasak dengan tempo permainan yang cukup pantas diletakkan oleh intensiti yang tinggi diletakkan oleh tuan rumah. Dan itu yang sering kali kita lihat pada perlawanan-perlawanan sebelum ini juga jika bercakap mengenai Joe Darul Tazim. Ya, setuju Azwar. Kita tahu pemain-pemain JDT akan memulakan permainan dengan awal.
berlaku. Mereka cuba menekan untuk mendapatkan jaringan awal. Ralita Liga Australia untuk Arif Aiman. Lecet melepasi dua kawalan. Masih lagi Arif Aiman dan dipintas. Satu shielding yang dilakukan oleh Gabriel Perez. Kembali bersama sebuah lagi pasukan yang berada di Borneo. Selepas musim lalu juga beliau bermula dengan agak lewat kecederaan yang dialami oleh Perez. Beliau pastinya tidak akan menerima layanan yang mesra daripada dua pertahanan itu, Claude dan juga Medina, yang sememangnya pertahanan yang cukup fizikal, Nizar. Ya, setuju ya. Tapi kita tahu kebolehan dan juga kekuatan yang ada untuk Gabriel Nestroy dan berganding dengan Ronald Ngawanja di kawasan hadapan. Saya percaya kedua-dua pemain ini mampu untuk mengimbangi apa pergerakan untuk mendapatkan kejudahan ataupun percubaan. Fernandes untuk Guilherme Arribas. Ada hantaran, ada larian, itu yang menyukarkan pemain lawan untuk mengunci. Dan kini Matheus Noel tolakan cuba untuk menggelincir di bahagian luar kawasan penalti itu. Alif Hassan tepat antaranya. Patrick Tembi tidak sempat untuk mendapat kesentuhan kedua. Lihat kepada bagaimana begitu pantas rampasan yang dilakukan Arif Aiman. Dan kini Patrick Tembi sukar untuk Kuching City keluar daripada kawasan mereka. Matheus Noel, Nacho Mendes untuk Guilherme, Oscar Ribas. Satu lencongan yang cuba dilakukan oleh Ribas yang cuba untuk disambar oleh Vexon, namun sudah pun keluar daripada kawasan permainan. Ya, cara menekan yang cukup baik daripada pemain JDT. Mereka cuba masuk di kawasan tengah tetapi terlalu ramai pemain di kawasan itu. Tetapi jika ada pemain daripada kawasan tepi membuat larian, saya percaya perkara itu akan berlaku dan Arif Ahmad sentiasa akan membuka ruang di kawasan tepi untuk memastikan ada gerakan susulan untuk membuat percubaan. Permainan yang pertama dan kini sepakan penjuru yang pertama. Hantaran ke bahagian tiang belakang. Ada tandukan yang dapat dilakukan di situ oleh Brad Tapp. Berada di belakang untuk sempat melakukan tandukan ancaman di situ. Kita lihat Kuching City cuba untuk memperlahankan tempo tersebut, kerana jika mereka mengikuti tempo yang sedang dibina oleh Johor Ta'zim ketika ini, mereka akan sukar, Riza. Ya. Dengan tekanan tinggi apabila setiap kali hantaran ofensif yang dilakukan, kadang-kadang ia tidak berlaku dengan tepat. Dan itu memberikan sedikit masalah untuk Kuching City. Ya, betul. Itu pentingnya ada penguasaan bola apabila mereka memenangi bola. Dan kalau kita lihat balik, agak sukar juga pemain Kuching City apabila memenangi bola di kawasan bertahan. Mereka cuba keluar dengan aman dan ini yang berlaku. Pemain JDT akan menekan dengan pantas untuk memastikan mereka agak sempit ruang itu dan mereka akan memenangi bola dan cuba buat gerakan menyerang. Noel lemparkan ke sebelah kiri. Oscar Ribas. Tepat antara itu Matheus Noel. Mula untuk paksa yang dicari dalam kawasan untuk mencipta jaringan dengan menarik antara pendek yang turut menyaksikan kelibat Dejan Petrovic sebentar tadi. Ya. Masuk di kawasan. Apa yang berlaku? Tekanan yang diberikan berterusan untuk Haziq Nazli dan hantaran ke belakang semula yang memberikan masalah. Sedang kita bercakap mengenai peluang yang dibina oleh Johor Ta'zim sebentar tadi. Namun terus menerus mereka menekan. Ya, kalau kita lihat situasi ini,
agak tinggi juga pemain JDT menekan. Dan kita tahu Haziq boleh bermain antara-antara bermula daripada kawasan beliau, tetapi dengan kepatasan pemain JDT menekan itu yang baru. Nawal dengan sepakan penjuru pendek. Semula untuk Nawal. Nacho Mendes, satu hantaran dan kini peluang untuk Jodar Tazim. Percubaan susulan daripada Medina juga tidak kesampaian di situ. Setakat ini JDT sudah mula ada sentuhan-sentuhan yang baik di dalam kawasan kotak penalti, dan sebentar tadi satu crossing yang baik daripada Nacho Mendes, tetapi ada hadangan daripada Haziq. Sambil itu sekali lagi mereka ada dengan rempatan dari jarak jauh yang dilakukan oleh Matthias Nawal. Saya kira sebentar tadi Son terus merembat. Chitembi mengambil jalan selamat ke belakang. Main ini yang pantang untuk melihat kepada ruang yang ada, terutamanya di luar kawasan penalti. Matthias Nawal, satu acan yang baik, satu lorongan dalam kawasan penalti. Mungkin sedikit salah faham di situ, mikirkan mungkin ada kedudukan Oscar Rivas. Ini permainan yang baik daripada Pogson, cuba bermain antara 1-2 dan Matthias ingin membuat antara lolos, tetapi tiada siapa pemain, terutama sekali Oscar, yang membuat larian di belakang pemain pertahanan pasukan di situ. Matthias Nawal yang lahir di Rosario, Argentina, pernah beraksi bersama Barcelona B, juga membesar kariernya bersama-sama dengan Akademi Villarreal, juga beraksi bersama skuad Spanyol bawah 21 tahun dengan 2 penampilan dan karier senior yang banyak dihabiskan di Spanyol, termasuklah di Real Betis, Deportivo dan Eibar. Tapi Azwar, jarang kita akan mendengar pemain-pemain yang diambil oleh JDT mempunyai CV yang kurang baik. 1-2 yang baik dan kini Guilherme untuk peluang yang disudahkan. Jaringan pembuka tirai untuk musim baru, Marcos Guilherme, yang bagaikan tidak terhenti momentumnya untuk jaringan yang terus dihasilkan, kerana beliau bermula dengan cukup baik pada musim ini dengan rekod jaringan yang baik juga di saingan ataupun di pramusim, dan inilah hasilnya untuk jaringan pertama Jodar Tazim. Disebabkan Kuching City tidak dapat settle down dengan awal, dan ini yang berlaku tekanan demi tekanan, dan permainan 1-2 yang cukup baik di antara Guilherme dan juga Pogson membuka ruang ini untuk mendapatkan percubaan untuk mendapatkan jaringan 1 lawan 1 bersama Haziq, dan ini adalah percubaan ataupun jaringan yang open, dan ini yang berlaku satu gerakan yang cukup sempurna daripada Guilherme untuk mendapatkan jaringan yang pertama untuk pasukan JDT pada malam ini. Marcos Guilherme sekurang-kurangnya mencipta 3 gol pada aksi di pramusim tempoh hari. Ada 2 gol ketika berdepan dengan Tanjung Pagar dan 1 gol ketika mereka membenam Cartagena. Kini beliau sudah membuka akaun jaringannya, dan kini Patrick Chitembi cuba untuk lolos masuk di dalam kawasan penalti. Belum lagi ada sebarang ancaman kepada Xi'an. Selepas 12 minit mereka beraksi dengan dalam tempoh 10 minit ataupun 9 minit, semua penguasaan bola itu berada dalam kawasan Kuching City sebenarnya. Itu perkara yang kerap kali dilakukan oleh pemain JDT, dan ini yang berlaku. Kita lihat untuk 10 atau 9 minit yang pertama sebentar tadi, memang tiada penguasaan bola yang agak lama juga daripada pemain Kuching City, dan keluar daripada kawasan sempit juga agak sukar, dan pemain JDT mengambil peluang itu untuk mendapatkan jaringan. Oscar Rivas cari untuk memastikan bola masih dalam kawasan permainan, satu hantaran ke
Upaya mengelirukan sebenarnya bila seorang pemain berkaki kanan diletakkan selaku pemain pertahanan kiri. Ya, saya rasa itu satu nilai tambahan sebenarnya untuk Oscar Jelita dan juga Oscar Arifas. Mungkin kita tahu dia sentiasa akan masuk ke dalam membuat antara 1-2 bersama Bergson dan juga Matias untuk mendapatkan apa-apa peluang untuk mendapatkan jaringan terus. Sekali lagi sudah membabitkan Gabriel Nistelrooy. Dakwa dijatuhkan di situ. Sepanan Ramadan Saifullah, Jerome Betame juga ada rekod jaringan yang baik bersama Kuching City pada musim lalu meskipun datang di pertengahan musim. Juga ada Wenzel Hals, main berpengaruh untuk Penang pada musim lalu. Mereka bercuma hantaran jauh ke belakang. Syihan Azmi. Dengan tugas yang agak mencabar kerana ada dua pemain yang pantas yang perlu beliau kawal, Ribas dan juga Guilherme. Jika menyebut tentang Guilherme, beliau pantas dengan bola, namun Ribas pula pantas untuk larian-larian ke arah ruang kosong. Setuju Azwan, tapi covering juga daripada pemain lain juga cukup penting. Dan apabila kita bercerita tentang pemain di kawasan tepi, memang agak mobile dan cukup bahaya. Kekalkan oleh Kuching City pada musim ini dengan hasil yang membanggakan pada musim lalu terus berlaku. Pasang semula daripada Yuki Tanigawa. Kini Patricia Tambi untuk Nistelrooy, cuba untuk memusingkan badannya. Kali ini kesaran daripada Bradcat. Ya, kalau kita lihat dalam situasi sekarang ini, pemain Kuching City terpaksa adapt dengan mungkin membuat counter attack yang baik, dan itu yang berlaku. Kita lihat tadi satu turning yang cukup baik daripada Patricia Tambi, membuat antaran terus kepada Gabriel Nistelrooy dan ada foul di kawasan itu. Sambil itu cederaan yang dialami oleh Gabriel Perez yang terjaya dilakukan oleh Matheus Noel. Kalau beliau cuba untuk mengeluarkan bola tersebut ke bahagian buku lalinya. Ini yang saya kira baru cergas sepenuhnya untuk menghadapi musim baru ini. Dan apabila beliau kembali di penghujung musim bersama Sabah pada musim lalu, masih lagi belum berada dalam kecergasan yang maksimum untuk beraksi. Dan kita harapkan cara kecederaan serius sekali lagi dilandai oleh pemain ini. Ya, peluang yang pertama. Dan kita sebenarnya melihat kedua pasukan mempunyai precision yang baik. Ya. Dan dengan apa yang dilakukan oleh Gabriel Perez untuk memastikan dia cergas sepenuhnya untuk terutama sel game pada malam ini. Kita lihat dia dalam kondisi yang baik juga, dan satu tackling yang agak lambat juga daripada Matias. Kita berharap dia dalam keadaan yang okey untuk teruskan permainan. Kuching City yang hadir pada musim ini dengan pendekatan yang berbeza, bagaikan untuk tidak merosakkan formula yang sudah pun berjaya. Kerana selepas menamatkan musim 2025-2026 dengan sebagai naib juara Liga Super dan finalis Piala Malaysia, Nabil Syarin dilihat tidak merombak keseluruhan skuad, sebaliknya mengekalkan antara tulang belakang pasukan,
Antaranya seperti yang kita lihat Yuki Tanikawa, mungkin Rodney Calvin yang belum lagi pulih daripada kecederaan. Namun ini adalah antara jaringan yang kita lihat sebentar tadi, Nizar. Agak lancar gerakan ini untuk mendapatkan jaringan yang pertama. Dan kalau kita lihat balik, memang sentiasa pemain-pemain jadikan membuat forward run selepas membuat hantaran untuk menerima kembali bola itu, dan ini yang berlaku. Antara kelebihan ketara yang kita lihat daripada Marcos Guilherme, kemampuan teknikal kawalan bola di kakinya ketika beliau menggelecek. Bola itu tidak jauh dari kakinya, Nizar. Saya rasa bukan goalman saja. Saya kata pemain-pemain JDT memang mempunyai first touch yang cukup baik. Dan mereka mampu untuk merencanakan apa pergerakan melalui first touch yang cukup baik. Walaupun kita tahu dalam kawasan yang sempit, tetapi mereka masih lagi dapat keluar dari kawasan itu dan memulakan apa pergerakan untuk mendapatkan apa-apa percubaan. Sekitar 9 pemain baru untuk bersama-sama dengan Kuching City musim ini, termasuklah Kevin Perez ini, juga Kaishu Yamazaki dari Jepun. Terlibat beliau tiada dalam senarai pemain di bangku simpanan. Selain daripada pemain-pemain pinjaman daripada JDT seperti Safawi, Aidin Moyagish dan juga Nasmi Faiz dan kembar Lambert juga untuk musim ini bersama-sama dengan Kuching City. Itu Ryan Lambert dan juga Declan Lambert, di mana Ryan memang memulakan aksinya di bahagian tengah. Ya, kita tahu Azwar, aturan pemain-pemain pinjaman, dan saya rasa sedikit merugikan lah, kerana Kuching City ada 2 ataupun beri sumbangan kepada pasukan terutama sekali untuk merebut piala situasi ini. Jauh dilakukan oleh Pedro, berkesukaran ya dalam di situ oleh Gawanja. Musim lalu antara trio yang menarik perhatian, Gawanja, Daniel Asri dan juga Ramadan. Dengan Daniel Asri yang sudah pun berpindah ke Brunei. Juga ada rekod jaringan yang baik. Pedro, Tashid Tembi terus diasah di situ oleh Manses Noel. Ryan Lambert, Perez diasah. Cuma untuk Kuching City. Setakat ini masih lagi agak sukar ada untuk Kuching City ada penguasaan bola di kawasan JDT, dan kalau kita lihat balik, mereka sentiasa akan memberi tekanan, dan itu yang berlaku. Dan Ronald Gawanja juga agak kurang menerima bola setakat ini, dan kita tahu dia boleh membuat hadangan dengan baik jika bola itu sampai betul di kaki. Jauh ke dalam kawasan penalti, terus dikeluarkan di situ. Setak pertama berjaya daripada Arif Farhan. Hantar untuk kali yang kedua. Jemendes, Dejan Petrovic jadi pemain yang berikan keseimbangan di bahagian tengah itu. Ifaiman, masih 3 pemain, 3 kawalan sebelum ada asakan yang diberikan di situ oleh Joao Pedro. Ya, kelebihan yang ada terhadap Arif Aiman, quick feet dalam situasi yang agak sempit, dia mampu juga untuk ada penguasaan bola dengan sempurna untuk memastikan ada gerakan susulan. Troy, kesukaran untuk setakat ini menekalkan keseimbangan apabila bola berada di kakinya, dan kita mengetahui akan sentiasa ada cabaran-cabaran yang diberikan oleh pemain-pemain JDT. Aribas, Mendes, Petrovic,
Waspada dengan larian dari belakang yang dijelmakan oleh Arribas itu. Kembali untuk merampasnya. Travis, Medina bersama Karabakh. Ini pengalaman luas di pentas Eropah. Antaranya jauh ke menyeberang ke sebelah kiri. Tidak tepat pula ke sasaran untuk Kevin Medina. Ya, dengan kita lihat aturan-aturan yang dilakukan oleh pemain JDT apabila bola berada di kaki mereka. Mereka cuba mempercepatkan pergerakan bola, tetapi satu kelebihan setakat ini untuk pemain-pemain Kuching City, apabila mereka hilang bola, saya perhatikan agak ramai juga akan menjadi 5 satu line di kawasan bertahan, dan itu sedikit menukarkan. Dan kita tahu pemain-pemain JDT ada option untuk mereka melakukan pergerakan menyerang, dan sekarang ini mereka masih lagi mencari ruang-ruang yang terbaik, dan penguasaan bola juga agak lama juga untuk pemain-pemain JDT. Mendes, untuk ketika ini tempo itu sedikit diperlahankan juga. Namun Kuching City perlu berwaspada. Kulame, Roxanne datang turun untuk mengutip bola. Arribas sedikit sentuhan. Nistelrooy sekarang mengeluarkan saja tanpa arah tuju. Membiarkan Gawanja kesorangan. Dari Farhan yang diberikan bantuan oleh Yuki Tanigawa. Double defend di sebelah kanan itu. Kini Patrick Chitambi sukar untuknya, dan kawalan berikan oleh Nacho Mendes. Kemampuan yang dimiliki oleh Patrick Chitambi juga tidak boleh dipandang rendah oleh pemain-pemain JDT, kerana pemain ini mampu untuk membawa bola tersebut dengan lecikan dan juga larian bersama bola. Ya, selalunya memang itu perkara yang akan dilakukan oleh Coach Aidil. Mungkin apabila mereka menangi bola di kawasan bertahan, orang yang pertama mereka akan cari ialah Patrick Chitambi untuk melakukan pergerakan susulan. Dan apabila bertahan juga, kalau kita lihat balik, Patrick Chitambi tidak duduk jauh daripada kawasan yang sepatutnya, dan dia sentiasa ada di kawasan beliau. Dan ya, setakat ini agak sukar juga untuk beliau melakukan pergerakan, kerana apabila bola berada di kaki, akan ada 2 ataupun 3 pemain JDT akan duduk dekat dengan beliau. John Pedro sempat untuk mematikan hantaran tersebut. Dikala Bragtap cuba untuk mempercepatkan permainan dengan hantaran ini kepada Arif Aiman yang sudah menanti di bahagian sayap kanan. Belum lagi kita lihat gerakan-gerakan berbahaya daripada Arif Aiman dalam tempoh 26 minit separuh masa yang pertama ini. Dejan Petrovic, Aiman gerakkan bola di masuk ke bahagian tengah kembali. Nacho Mendes, Arif Aiman, Pakistan. Arif Aiman semula mengharapkan kombinasi tersebut, namun dikakalkan oleh Arif Farhan yang terus mengeluarkan bola. Ya, sebab momentum dalam permainan yang agak perlahan sedikit setakat ini. Dan kalau kita lihat balik pemain JDT, satu hantaran yang terus tepat ke tandukan yang dilakukan oleh Nacho Mendes. Variasi ditunjukkan oleh mereka ketika ini. Walaupun tidak dapat masuk di kawasan yang lebih bahaya, tetapi mempercepatkan pergerakan bola, seperti membuat crossing awal seperti ini daripada Matias untuk Nacho Mendes membuat tandukan itu agak baik, kerana mereka tahu pemain-pemain pertahanan Kuching City agak mobile di kawasan tengah, dan agak sukar juga untuk membuat hantaran-hantaran sebegitu untuk memastikan ada peluang untuk membuat tandukan. Operation break. Selepas 28 minit mereka beraksi 1-0. Jaringan yang dihasilkan
melalui Marcus Guilherme. Apabila gerakan atau kombinasi yang berjaya memecah belahkan tembok pertahanan Kuching City. Apabila mereka ditekan sejak awal permainan lagi. Bagaimana anda melihat caranya untuk Kuching City jika mereka cuba untuk keluar daripada rentak permainan yang sedang membebankan mereka ketika ini, Nizar? Ya, betul Azwar. First touch perlu baik. Hantaran yang pertama juga perlu on point. Dan pemain-pemain lain juga apabila contoh James Okosa memenangi bola di kawasan bertahan, mereka cuba keluar. Pemain-pemain lain juga perlu berlari ke hadapan ataupun cuba mencari ruang untuk membuat untuk James Okosa membuat hantaran kepada pemain itu. Dan ini yang berlaku. Mereka cuba melakukan perkara itu tetapi dapat dipatahkan dengan baik oleh pemain JDT itu, terutama sekali di kawasan yang lebih bahaya, di kawasan bertahan JDT. Sekali lagi dalam usaha mereka untuk bergerak ke depan, masuk saja dalam kawasan di bahagian tengah itu. Usaha ada kesukaran untuk mereka. Pedro, Hasan, Raya Lambert, Patrick Shitambi untuk gawang je. Pedro, Hasan kenal dengan kekuatan set piece-nya di kirinya. Dilarikan oleh Antonio Glaude. Dejan Petrovic. Matias Noel diberikan kebebasan di situ, kita lihat ada di keseluruhan padang. Sambil itu Jimenez kecederaan pula seakan yang diberikan oleh James Okosa sebentar tadi. Ya, perkara yang dilakukan oleh pemain Kuching City dengan konsisten selepas pemain JDT mendapat jaringan yang pertama, menekan dan tidak memberi ruang yang terlalu banyak untuk pemain yang menerima bola di kawasan bertahan atau di kawasan bahaya. Dan itu yang berlaku. Saya perhatikan James Okosa dan juga Gabriel Perez sentiasa menekan dan tidak membenarkan mereka membuat turn. Mungkin akan ada berhadapan satu lawan satu, tetapi untuk membuat turning dan juga membuat larian-larian yang lebih bahaya di kawasan tengah itu agak sukar juga setakat inilah untuk pemain JDT, melainkan jaringan yang pertama tadi. Sepakan pencoba pantas yang tidak berhasil di situ. Seroy tarik menarik berlaku. Sambil itu satu lagi insiden garam pula yang membabitkan pemain Kuching dan juga pemain Jordan Tazim. Matias Noel yang dilihat sedang terbaring ketika ini. Sebelum insiden tersebut, kelihatan ada seorang pemain Kuching City yang terbaring terlebih dahulu sebelum adanya pergelutan di antara Nistelrooy dan juga Kevin Medina. Dan juga ada sedikit ataupun terjahat yang dilakukan oleh Okosa terhadap Matias Noel. Ini insiden ataupun rampasan sepakan percuma. Itu insiden tanpa bola membabitkan Arif Aiman dan salah seorang pemain Kuching City. Kala ini membabitkan Nistelrooy dan juga Kevin Medina. Ada tarik menarik. Oh, itu dia. Daripada Okosa terhadap Matias Noel. Yang terlebih dahulu jatuh pada awal lagi itu adalah João Pedro. Ya. Tapi saya rasa itu pergerakan untuk membendung counter attack yang cuba dilakukan oleh pemain Kuching City. Dan selepas Pedro jatuh dan kita lihat ada perebutan
Medina dan juga Gabriel Nistelrooy. Dan mungkin referee perlu pantas melakukan apa-apa decision untuk memastikan kelangsungan permainan dapat ditingkatkan dengan baik. Sepakat percuma. Ataupun bagaimana keputusan daripada Izul Fikri. Ada saran membabitkan Mr. Roy itu diberikan sepakat percuma untuk Joe Darul Tazim. Dan kembali diteruskan. Rajas Nawal juga akan kembali meneruskan permainannya dari kecederaan serius yang dialami. Joe Darul Tazim juga membawa masuk ataupun import terbaru mereka, itu Carlos Acampo yang merupakan pemain untuk skuad kebangsaan Equatorial Guinea. Antara pemain yang beraksi di saingan Liga Spanyol. Clearance yang tidak begitu baik daripada Kevin Medina. Gawanja antar ke belakang, satu antara Lintang. Syian Azmi menunggu keluar. Kini serangan balas yang cuba dilancarkan oleh Joe Darul Tazim. Marcus Guilherme membebaskan dirinya daripada kawalan Arif Aiman. Ada pecahan daripada Gabriel Perez. Itu adalah sepakan percuma. Sebelum berlakunya serangan balas ini, Fuji City ada peluang melalui crossing dilakukan oleh Al Farhan di kawasan tepi, tapi sayang tiada satu pemain yang membuat challenge untuk mendapatkan sambungan. Dan sayang juga kerana Ronald Ngawanja telah berada di kawasan luar. Dan ini satu crossing yang cukup baik daripada Al Farhan. Ya. Agak lambat juga pemain yang ingin membuat sambungan, dan Syihan bijak untuk membuat untuk keluar untuk membuat tumpukan, dan pasukan JDT membuat counter attack, dan sekarang ini mereka berada sepakan percuma. Francis Noel dengan percubaan terus. Cuba untuk mensasarkan pantat tersebut terus ke dalam gawang. Matias ingin membuat hantaran-hantaran yang lebih firm, terutama sekali di kawasan tinggal di kawasan kotak, tapi agak tersasar. Ya, yang memerlukan sedikit sentuhan saja. Ya. Perez cuba naik ke atas sedikit, berikan bantuan. Ada sikit kebebasan juga diberikan oleh pemain-pemain JDT ketika ini. Okosa, sentuhan pertama bukanlah yang baik daripadanya. Alif Hassan. Chitambi, ada ruang yang sedang diterokai, namun pintasan itu cukup baik daripada Kevin Medina. Kini masalah yang sedang dicermakan oleh JDT. Guilherme dihantar ke sebelah kanan untuk Oscar Arribas. Satu antaran ataupun lebih kepada percubaan juga daripada Oscar Arribas, namun datang semula untuknya Oscar Arribas dengan antaran Lintang yang sedikit rendah pula. Satu kelebihan daripada serangan balas ini, sebab pemain-pemain JDT walaupun tidak dapat membuat penjudahan di peluang yang pertama, tetapi mereka sentiasa menghidupkan peluang lain. Dan ini yang berlaku apabila Oscar Arribas cuba membuat percubaan, ada tampanan daripada pemain Fuji City, dan bola itu kembali kepada pemain JDT, dan cuba membuat crossing tetapi ada biasan, dan sekarang ini mereka mendapat sempadan. Arif Aiman, Nacho Mendes dikeluarkan oleh Perez. Setelah kelampungan ke dalam kawasan penalti. Mendes siapa keluar ke dalam untuk JDT. Arif Aiman, Arribas,
Mitrovic untuk Noel. Kelincahan ditampilkan oleh pemain ini. Antar semula ke sebelah kiri untuk Guilherme. Pantau rapi kedudukan tersebut oleh Yuki Tanigawa. Kevin Medina, satu tampanan penting sebentar tadi, Nizar. Betul. Taran daripada Patrick Chitembi itu saya kira dihalang dalam situasi yang tepat sekali. Itu perbezaan pemain-pemain yang berkualiti. Antara lolos dalam percubaan untuk mendapatkan Ancho Mendes. Banyak sekali larian-larian dari belakang yang dilakukan oleh pemain ini dalam tempoh 15 ke 20 minit terakhir. Setuju, Azwar, untuk membuka ruang di belakang pemain pertahanan. Pemain-pemain JDT sentiasa membuat forward run. Dan ya, saya rasa bukan Guilherme saja, Oscar Arribas, Arif Haiman maupun Bergson sentiasa cuba melakukan pergerakan forward run untuk memastikan ada peluang ataupun ruang di belakang pemain pertahanan, ataupun mereka cuba bermain antara satu dua. Lambert. Pedro. Kosa sekali lagi berikan cabaran Kevin Medina. João Pedro kali ini diasah keras oleh Tap. Kalau kita perhatikan setakat ini sudah ada sedikit ruang untuk pemain Kuching City. Ada penguasaan bola ataupun cuba melakukan pergerakan menyerang. Sama sekali dimulakan di kawasan tengah. Dan sekarang ini Pedro cuba membuat larian ke hadapan untuk mendapat apa-apa peluang untuk membuat crossing, tetapi ada ketesan daripada Bradley Ted. Dan sekarang ini mereka mendapat sepakan cuma penampilan bersama Central Coast Mariners. Ada satu gol yang dihasilkan untuk pemain berusia 25 tahun itu. Sambil itu peluang yang coba dicelmakan oleh Kuching City. Chitembi dengan hantaran mendapatkan Okosa. Pasan yang coba dilakukan kembali oleh Ryan Lambert, terus dikeluarkan Arif Farhan untuk Yuki Tanigawa. Perlu berhati-hati dengan kelajuan hantaran tersebut. Lambert reset kembali kepada lambakan pemain-pemain yang sudah menutup ruang tersebut. Ya, saya percaya juga pemain Kuching City suka memulakan gerakan untuk menyerang jika ada penguasaan bola bermula daripada kawasan belakang. Dan sekarang ini mereka cuba melakukan perkara itu, tetapi masih lagi belum dapat ruang untuk mereka membuat hantaran terus mungkin kepada Ronald Ngawanjah maupun Gabriel Mesron. Oh, jauh hantaran ini. Satu vision yang agak baik daripada Gabriel Perez, namun agak ke dalam pula hantaran tersebut. Boleh mengejutkan garisan pertahanan Jodar Kazim. Tapi satu perkara yang kita lihat apabila pemain JDT bertahan, line pertahanan mereka cukup bagus menjaga ruang di belakang mereka. Kosa ataupun Ngawanjah hantarannya sayang tidak tepat. Bisa mendapatkan Arif Farhan. Arif Farhan semula. Kesilapan pula yang berlaku untuk JDT sebentar tadi. Gabriel Perez. Chitembi untuk Ryan Lambert. Ini saya kira penguasaan yang paling lama untuk Kuching City. Selepas 42 minit mereka beraksi. João Pedro. Ryan Lambert mengintai terlebih dahulu di belakangnya. Semula untuk Ryan Lambert. Alif Hassan. Ubah dari kanan ke kiri. Hantaran terus daripada Perez. Sempat ditanduk oleh Claudia.
Guilherme, sentuhan itu cukup baik. Nacho Mendes, terlepas daripada Okosa dan kini Marcus Guilherme meningkatkan kelajuannya masuk ke dalam kawasan penalti. Ke belakang kembali dan hampir-hampir saja dapat membuat percubaan, tetapi Jim Okosa bijak. Sekarang percubaan berbahaya sebenarnya dijelmakan oleh pasukan pelawat. Kevin Medina. Bradley Tap. Ya, mungkin salah satu faktor pemain JDT bijak untuk mengawal permainan Azwar. Dan kita lihat balik apabila mereka ada penguasaan bola, mereka tidak mudah hilang bola dan cuba memastikan penguasaan bola yang cukup lama untuk memastikan ada ruang untuk Bergson maupun Goldman dan juga Arif Aiman untuk buat gerakan di kawasan menyerang. Dan untuk pemain Kuching City, mereka masih belum lagi dapat membuat gerakan menyeluruh untuk mendapatkan percubaan on target ataupun mendapatkan jaringan. Dan sedikit agak sukar juga untuk mereka untuk adapt dalam situasi sekarang ini untuk memastikan mereka mampu untuk memberi saingan untuk sekali di minit-minit akhir semua. Ya, sebenarnya mereka juga bijak, Niza, dalam satu fasa ke satu fasa dalam penguasaan daripada Kuching City, namun pada masa yang sama mereka cuba untuk menerkam menerusi serangan balas. Beberapa kali juga kita melihat hampir adanya jaringan daripada serangan balas pantas untuk JDT sebentar tadi. 2 minit masih yang dilanjutkan untuk aksi di separuh masa yang pertama. 1-0 daripada Guilherme. Arribas untuk Bergson, cari ruang dan percubaan tepat ke arah Haziq. Terus balingan pantas. Ya, sekali lagi berjaya mencipta ruang ataupun peluang di kawasan tepi melalui Arif Aiman dan juga Oscar Arribas. Dan ya, Bergson kita tahu walaupun sedikit saja ruang yang ada, dia mampu juga untuk membuat percubaan ke arah itu. Saya katakan mengenai hantaran yang tidak tepat berlaku. Okosa, percubaan itu ya datangnya daripada Bergson sekali lagi selepas kesilapan daripada pemain yang paling penting di situ, yang saya kira paling tidak boleh melakukan kesilapan. Sedikit saja kesilapan, buat hantaran kembali kepada Yuki tadi dikawal oleh Jim Okosa. Dan ya, Nacho Mendes telah bersedia di kawasan itu memenangi bola, membuat hantaran kepada Bergson yang telah membuka ruang untuk bergerak ke hadapan. Dan satu percubaan yang hampir-hampir saja mendapatkan percubaan on target. Bagi keputusan yang terakhir terpasti untuk ditamatkan dengan bekalan satu jaringan kepilih persalinan oleh tuan rumah. Pasukan pelawat masih lagi tercari-cari bagaimana untuk menembus kekebalan bahagian pertahanan yang sedang dibina oleh Joe Dorotazim setakat ini. Tinggal di antara Medina dan juga Claudia beraksi dengan cukup baik dan tiupan whistle daripada Izul Fikri untuk menutup sekitar 47. Aku melihat dengan kemasukan Ramadan mungkin boleh membantu Ronald Ngawanya
di kawasan hadapan untuk melakukan apa pergerakan untuk mendapatkan jaringan ataupun percubaan. Ketika pertukaran pasti menarik untuk kita lihat. Adakah akan ada perubahan dari segi rentak permainannya untuk Kuching City, terutamanya menerusi Ramadan mampu menghadirkan ancaman menerusi larian-larian dan juga kawalan bola di kakinya. Arif Aiman sentuhan pertama di separuh masa yang kedua ini. Cemandas Arif Aiman semula diapit oleh 3 pemain sekurang-kurangnya. Klub di situ. Wanja berikan laluan mudah oleh Antonio Claude. Ribas sentiasa ada larian daripada Pakistan. Satu antara lintang yang baik Arif Aiman dan volley yang cuba dilakukan. Potongan bola itu tidak berlaku dengan tepat kontak ke atas bola itu. Sekali lagi Bergson berjaya membuka ruang di belakang pemain pertahanan dan membuat crossing untuk Matias yang berada di kawasan belakang. Ada biasan daripada pemain pertahanan dan bola itu pergi di mana kedudukan Arif Aiman dan cuba membuat half volley first touch, tapi sayang bola itu tidak tepat dan ya, mungkin sedikit merugikan kerana kita tahu kepoyaan Arif Aiman untuk membuat percubaan sebegitu. Berganda jaringan kedua seawal yang mungkin. Jauh daripada Perez. Syami untuk sentuhan yang baik untuk melepasi kawalan Claude. Oh, bijak sekali hentakan yang dilakukan oleh Kevin Medina. Cemandas, Manchester Noel untuk Glemer. Oscar Ribas yang sudah membuka ruang di sebelah kiri. Sangat lewat diberikan oleh Syami di situ. Yang sering kali kita kenali juga dengan asakan keras terhadap lawan dan beliau perlu berhati-hati untuk tidak menerima layangan kad seawal yang mungkin. Ya. Tapi tekanan sebegini memang ya kerap dilakukan oleh pemain City, terutama sekali di separuh musim pertama. Dan perkara ini perlu mereka lakukan kerana ya dengan kepulihan dan juga penguasaan bola yang cukup baik daripada pemain City, terutama sekali di kawasan tahan City. Glemer yang akan mengambil sepakan ini. Congan yang menarik dikeluarkan, belum lagi selamat untuk Kuching City. Syami tolakan ke tengah yang tidak tepat. Terus ke arah Nacho Mendes. Sentuhan dapatkan Pakistan. Satu ruang yang dicari oleh Pakistan da Silva. Berjaya untuk melakukan sentuhan tersebut dan mengenai tiang. Biasa ada tawaran larian yang diberikan oleh Bergson. Betul, Zuan. Tapi hantaran juga cukup baik di kawasan yang sepatutnya dan cara larian Bergson juga membuka ruang di kawasan tepi dan cuma berhadapan satu lawan satu dengan pertahanan dan juga penyangga gol. Itu satu gerakan yang cukup baik untuk mendapatkan jaringan. Tolakan daripada Haziq. Berisiko diterima oleh Gawanja. Chitambi sentuhan pertama itu cukup baik. Gawanja melebarkan ke sebelah kiri, dapat dipintas oleh Arif Aiman. Sentiasa ada pertembungan menarik di antara dua pemain ini, João Pedro dan juga Arif. Kali ini giliran Arif Aiman pula yang bertahan. Pedro dengan percubaan kaki kanan ya, akan mengejutkan. Ya, setakat ini sudah mula melakukan gerakan-gerakan menyeluruh daripada pemain City.
Satu kali mereka mendapat sepakan penjuru dan satu percubaan ke arah pintu gol melalui Pedro. Ramadan Shitambi nukar ke sebelah kanan untuk Gabriel Perez. Satu tandukan yang menarik. Dan kini Syami untuk Gabriel Perez semula mengintai kedudukan atau hantaran dan berjaya dipotong dengan baik oleh Oscar Ribas. Kemampuan untuk mendapatkan jaringan melalui tandukannya. Sepakan penjuru yang ketiga untuk Kuching City di separuh masa yang kedua ini. Kaki kiri Patrick Shitambi jauh ke belakang. Tangkapan kurang kemas dan kiri peluang untuk Kuching City. Masih lagi dalam permainan. Satu lagi hantaran yang kedua. Ada tandukan daripada Ramadan dan tepisan daripada Shihan Azmi untuk menyelamatkan keadaan. Ya, satu gerakan yang baik melalui sepakan penjuru ini, hantar di kawasan belakang, tetapi Shihan tidak dapat menangkap dengan kemas. Kembali kepada Petrus Shitambi yang berada di kawasan tepi, menghidupkan bola, menghantar bola di kawasan tengah, dan yang Ramadan melalui satu tandukan first touch untuk mendapatkan percubaan target ataupun jaringan. Dan sekarang ini ada tepisan daripada Shihan dan sekarang ini mereka mendapat sepakan penjuru. Tiga pemain yang cukup berbahaya untuk Kuching City di situ. Tanikawa, Yuki Tanikawa yang menyerang ke arah bola. Sambil itu Gabriel Perez sedang terbaring dengan ada dakwaan terkena tangan pula daripada pemain-pemain Joe Darul Tazim, pemain-pemain Kuching City. Dialami oleh Perez. Ya, sekali lagi hantaran di kawasan belakang melalui Ramadan, dan kita lihat Yuki Tanikawa telah membuat loncakan untuk membuat tandukan, dan ya, Kevin Bernang berada di kawasan yang tepat untuk menafikan tandukan dari Yuki Tanikawa yang terarah ke arah pintu gol. Lagi hantaran yang berbahaya. Kali ini tangkapan dapat dilakukan oleh Shihan Azmi. Pendekatan yang sama yang dilakukan oleh Patrick Shitambi, menghantar ke bahagian belakang. Mendes perlu berhati-hati. Dan kini Gawanja ada ruang untuknya, dikawal dengan cukup rapat oleh Glaude. Patrick Shitambi merempat dengan kaki kirinya, namun itu tidak cukup kerana lapisan demi lapisan untuk menghalang daripada ia memberikan masalah yang seterusnya untuk Shihan. Ya, peluang yang dapat dijelmakan melalui memenangi bola di kawasan bahaya kawasan pertahanan pasukan Kuching. Dan Ronald Gawanja menghidupkan bola untuk hantaran kepada Patrick Shitambi yang hampir-hampir saja dapat membuat percubaan ke arah pintu gol, tapi ada tampanan dari pemain pertahanan. Musim lalu di pertahanan kiri untuk Kuching City mereka memiliki Scott Woods yang tidak bersama-sama dengan Kuching City pada musim ini. Antara pemain yang tidak disambung kontraknya ke Lipat Moses ATD. Mendes untuk Arif Aiman, terus menyambungnya untuk Matis Noel. Belakang semula untuk Arif Ribas ataupun Petrovic. Ini dia Oscar Ribas, ada ruang besar dan itu memberikan jaringan kedua untuk Joe Darul Tazim. Apabila ruang yang cukup besar diberikan kepada pemain ini yang memiliki kemampuan untuk merempat terus, meskipun pada awalnya kelihatan Haziq mampu untuk melakukan tepisan, namun itu tidak mencukupi kerana Oscar Ribas meletakkan Joe Darul Tazim dengan jaringan kedua.
Ya, ini cara-cara yang cukup sempurna daripada pemain JDT untuk mendapatkan jaringan tambahan. Dan kalau kita lihat balik, Arif Ahmad membuat hantaran dan ya, satu gerakan yang baik di kawasan hadapan juga daripada Arif Ahmad. Tetapi apabila Petrovic membuat hantaran terus kepada Oscar Arribas yang mempunyai ruang yang cukup besar di hadapan beliau, first touch yang cukup sempurna, dan yang cuba menggunakan kaki kanan ke arah pintu gol dengan power yang cukup untuk menawarkan Haziq untuk mendapatkan jaringan yang kedua untuk pasukan JDT. Larian yang saya kira membuka ruang juga apabila kita melihat hampir ke semua pertahanan berada begitu dalam. Arribas, Clermont dengan kaki kirinya. Cuba untuk melencongkannya kali ini. Ya, masih lagi berpaksikan kepada dalam proses yang sama untuk mendapatkan serangan, tetapi disudahkan dengan sama ada mendapatkan jaringan ataupun membuat percubaan ke arah pintu gol. Kosong meskipun dalam keadaan Kuching City yang cuba untuk meningkatkan serangan mereka sejak permulanya separuh masa yang kedua ini. Kini mereka dikejutkan dengan jaringan kedua pula tuan rumah. Clermont perlahan untuk Arribas, hantaran lintang daripada Oscar Arribas singgah ke arah Perez. Tapi Azwar, satu perkara saya tidak pasti apa yang berlaku terhadap Jim Mendoza disebabkan beliau keluar di sponsor kedua ini. Agak besar juga ruang di kawasan tengah. Sudah 2 ataupun 3 kali pemain JDT berjaya masuk di kawasan itu. Dan ini saya rasa satu perkara yang perlu dilihat ataupun dielakkan oleh pemain-pemain Kuching City, memberi ruang yang terlalu besar di kawasan tengah. Saya melihat kepada mereka cuba untuk menukar sedikit dari segi formasi sebenarnya Kuching City. Kerana jika tadi di bahagian pertahanan itu sebagai anchor di bahagian pertahanan Okosa, Perez dan juga Yuki Tanikawa. Dan kali ini memberikan sedikit kebebasan untuk Martinez. Panjang. Pemain berusia 32 tahun. Selepas musim agak baik bersama Deportivo La Coruña, 6 gol dalam 36 penampilan. Dan kini Arif Ahmad awal bekas rakas pasukannya itu Ramadan. Dejan Petrovic. Permainan yang agak ringkas daripada pemain ini sebenarnya jika anda melihat. Apabila hantaran dilakukan kepadanya, dia pantas untuk mendapatkan semula rakan untuk
membebaskan hantaran itu seawal yang mungkin, tidak menyimpan bola dengan terlalu lama. Tapi itu satu perkara law dalam padang. Jika di kawasan yang menyerang, tidak kisah pusat bola seperti apa yang dilakukan oleh Arif Aiman kepada hantaran Leret yang laju dihalakan kepada Stoichkov. Ryan Lambert, João Pedro, ada ruang untuknya. Syami untuk Haziq, Nawafis Raiwah. Hati-hati dengan kanan diberikan ke belakangnya itu. kita tahu mereka mempunyai pemain yang mempunyai kebolehan yang cukup baik. Baik untuk Syami Izzuan, satu percubaan terus tepisan dilakukan oleh Syah Razmi untuk Tidak perlu membuat tampanan, hanya terus membuat percubaan ke arah pintu gol. Tetapi masih lagi Syihan berjaya melakukan percubaan yang cukup baik daripada Syami untuk mendapatkan jaringan yang betul. Di situ kita lihat sekali lagi bagaimana ketenangan yang dimiliki oleh Kevin Medina. Boleh jadi tertampan ke gawang sendiri, Ya. Tidak dalam keadaan tenang. Dan memikirkan juga akan lawan yang datang dari belakang. Betul. Kawanja diambil oleh dua pemain. Shitambi, Stoichkov, Ryan Lambert, Tapi bagi saya Azwar, proses permainan yang cukup baik setakat inilah. Walaupun ketinggalan 2-0 daripada pemain Kuching City, mereka telah mula mencipta peluang dan mencipta ruang-ruang yang baik di belakang pertahanan pasukan yang tinggi. kehilangan bola dalam kawasan berbahaya. Kini ruang yang sedang dicipta dengan satu rempatan daripada Dejan Petrovic pula. Rancangan yang cuba dilakukan oleh pemain ini. Tanikawa. Semula untuk Ryan Lambert. Shitambi. Satu dummy yang dilakukan. Dibaca oleh Kevin Medina. John Mendes, satu vision yang baik, terus mendapatkan Stoichkov. Dia kepada larian yang sudah pun dilakukan oleh Guilherme. Namun bangsa yang dicarinya, satu step forward dan rempatan kaki kiri yang dilakukan Oleh Haziq yang telah menutup ruang di kawasan hadapan. tukaran yang keempat. Dan kini mereka membawa masuk Jerome Metame untuk menggantikan Ronan Kawanja. Itu adalah apa yang dilakukan oleh Aris Sharin. Oscar Ribas sekali lagi mencari ruang, rempatan dari luar kawasan penalti. Dan berjaya. Claude. Untuk Praktap. Balik pintas.
cuba untuk menewaskan tap dengan satu sentuhan. Pemain ini juga saya kira mengetahui apa yang mahu dilakukan. Di pertahanan kiri Kuching City ini. Nawawi Israel. Shitambi untuk mendapatkan Jerome Letame. Satu rempatan dari luar kawasan penalti daripada Arif Farhan. Israel, Ramadan, João Pedro, Shitambi semula, João Pedro, jadi Ramadan Saiful. Menarik yang sedang disajikan oleh Kuching City. Patrick Shitambi ada ruang antara lintang dalam usaha untuk mendapatkan penyerang mereka, itu Jerome Letame. Arif Aiman yang bertahan ketika ini. Tapi gerakan yang baik juga Azul daripada kawasan tepi sebentar tadi, dan disudahkan dengan larian oleh Petrus Shitambi. Dan sepatutnya dia membuat percubaan ke arah itu gol, option lain, tapi dia cuba mengambil pendekatan untuk membuat crossing untuk pemain yang berada di kawasan tengah. Antara lintaran, itu dia tandukan daripada Jerome Letame. Selepas dibawa masuk, kelihatan sesuatu positif yang sedang ditampilkan oleh penyerang baru mereka ini. Ya, sedikit demi sedikit mereka berjaya masuk di kawasan-kawasan yang sepatutnya untuk mendapatkan crossing seperti apa dilakukan oleh Pedro ini, dan yang satu crossing yang baik di kawasan hadapan, dan hampir-hampir saja Jerome Letame dapat membuat semangat ditandukan untuk mendapatkan jaringan. Tinggi untuk diterima oleh Syami ataupun Arif. Isyarat pertukaran seterusnya untuk Jorul Tazim. Shane Lowry yang akan dibawa masuk. Kabarkan penyerang import baru mereka dari Iran, iaitu Shahab Zahiri, turut akan diperkenalkan pada malam ini. Mencipta 2 gol ketika berdepan dengan Tanjung Pagar dalam lawanan terakhir pramusim tempoh hari di SSI. Juga ada mencipta beberapa jaringan di pramusim ketika mereka beraksi di Spanyol tempoh hari. Selapan dilakukan oleh Pedro, dan kini Arif Aiman, Stoikov atas dengan sedikit sentuhan di situ. Arif Aiman, satu lampungan yang mengenai João Pedro. Tapi Azwar, kalau kita lihat struktur pemain JDT apabila mereka menyerang ke semua pemain yang berada di kawasan hadapan, tidak duduk dalam satu kawasan sahaja, mereka mobile bergerak dan sentiasa mencipta ruang untuk pemain yang ada bola untuk buat hantaran, seperti apa yang dilakukan oleh Abdul Rahman sebentar tadi. Dapat melihat ada pemain yang berada di kawasan tengah untuk buat crossing. Dalam Arif Aiman, satu tandukan tepat ke dangkapan Haziq Nazli. Ya, hantaran di kawasan tengah dan lonjakan yang cukup sempurna daripada Antonio Glaude. Cuma tandukan beliau betul-betul di kawasan tengah di mana kedudukan Haziq Nazli. Jika ke kiri ataupun ke kanan sedikit dengan kelajuan sebegitu, saya percaya boleh mendapatkan jaringan untuk pasukan JDT. Taran untuk mendapatkan Letame.
Patrick Shitambi. Dapat dibaca. Ryan Lambert. Siapa di situ? Dan kini Arif Aiman. Terjang lewat yang dilakukan oleh Ryan Lambert. Minit ke-70 adalah minit yang sepatutnya dirungsingkan oleh lawan yang berdepan dengan Johor Darul Takzim, kerana rekod menunjukkan mereka lebih banyak mencipta jaringan selepas minit ke-70 Suraya. Kalau kita lihat balik intensiti permainan juga telah meningkat selepas mereka mendapat jaringan yang kedua, dan sekarang ini masuk minit ke-70 melalui gerakan-gerakan di pemain kawasan tengah, dan ini satu gerakan yang cukup baik. Larian yang cukup sempurna daripada Bergson di kawasan hadapan, hampir-hampir saja dapat menjaringkan gol melalui percubaan daripada Bergson. Ruang Suraya untuk Bergson dari sudut itu, namun inilah yang dikelas sebagai seorang penyerang yang sentiasa laparkan jaringan. Bagaimana kita lihat kepada jaringan ini pula daripada Oscar Ribas. Walaupun percubaan daripada Oscar Ribas betul-betul di mana kedudukan Haziq berdiri, tetapi kelajuan itu yang membezakan sama ada Haziq dapat membuat tampanan ataupun menjurus kepada jaringan, dan itu yang berlaku. Jadi pertukaran Tanya Glauder yang akan direhatkan, dan Michelle Lowry akan bergandingan bersama Kevin Medina. Manakala Bergson akan memberikan ruang kepada Shahab Zahedi. Ini 3 gol di pramusim bersama Persepolis, mempunyai kelebihan dari segi ketinggian dan fisikalnya, juga cukup klinikal apabila situasi bola di udara. Daripada segi saiz dan juga kekuatan, saya percaya Syahab mungkin mampu memberi sesuatu yang berlainan untuk pasukan JDT pada tahun ini. Petrovic. Medina sekali lagi menunjukkan ketenangannya. Sebab itu Patrick Shitambi pula yang dipersalahkan. Tapi berada di kawasan yang betul untuk menafikan apa pergerakan daripada pemain JDT. Sentiasa ada satu langkah yang saya kira berjaya untuk mematikan gerakan lawan itu. Kira pada situasi 1 lawan 1 seperti tadi, ataupun dikala ada hantaran-hantaran yang berbahaya yang mampu untuk meloloskan daripada garisan pertahanan Johor Darul Takzim. Sebab pembacaan permainan juga cukup penting, dan kalau kita lihat balik pemain-pemain JDT bijak untuk membaca permainan, dan terutama kali Kevin Medina, dan sentiasa melakukan pembacaan yang cukup baik menafikan apa pergerakan. Rivas
Zahiri. Baik tindakan ini. Stoichkov cuba untuk memusingkan badannya. Matahan diberikan jalan yang mudah. Syarat pertukaran seterusnya. Afiq Fazail. Kesan untuk memastikan kedudukan yang terus dapat dikawal di bahagian tengah. Jerome Tame terus menghantar ke sebelah kanan untuk Syami dan kepada terjaan itu daripada Oscar Rivas yang sentiasa bersedia. Seperti apa yang Azwar kata sebentar tadi, akan melakukan satu pergerakan, satu step ke hadapan oleh pemain JDT terutama sekali apabila mereka bertahan. Dan itu yang dilakukan oleh Oscar Rivas, tidak menggunakan Syami dapat membuat tampanan yang pertama. Tarik ke dalam. Belum lagi dibenarkan. Sebab ada sedikit insiden sebenarnya di antara Syami dan juga Oscar Rivas. Bagi pemain yang tinggal ini sekitar 12 minit yang terakhir. Tame keluar dengan Medina. Patricia Tambi keluarkan. Sudah ada bendera yang diangkat. Kedudukan offside pula. Ya, jika ada peluang-peluang sebegini berjaya mengadakan bola di kawasan bertahan pasukan JDT, pemain-pemain PJ City perlu menampakkan dengan sebaik-baik mungkin. Kerana kita tahu agak sukar juga pemain-pemain PJ City untuk mendapatkan ruang-ruang seperti apa yang dilakukan oleh Petrus Sitembe berada di dalam kawasan kotak penalti untuk mendapatkan percubaan. Dan mereka perlu menyempurnakan dengan baik setiap peluang yang mereka ada apabila bola berada di kawasan bertahan atau kawasan menyerang pasukan PJ City. Ryan Lambert untuk Ramadan Sakullah. Ada larian sokongan diberikan oleh Pedro Nawawi Sraiwa. Cuba untuk mengawalnya. Ketenangannya mesti kawalan bola. Tapi Pedro berjaya membuat larian untuk menarik pemain pertahanan pasukan JDT untuk membuka ruang di kawasan itu. Dan Ramadan boleh bawa bola itu masuk dalam kawasan tengah dan menghantar kepada Israel untuk membuat percubaan. Dan sekarang ini mereka mendapatkan kesempatan dulu. Ramadan cara pertama. Stoichkov yang awalnya. Ryan Lambert menghantar terus ke dalam kawasan penalti. Sekali lagi Medina yang bertindak dengan cukup baik. Israel sekali lagi cuba untuk menghantar. Zahiri. Kini serangan balas yang cukup berbahaya sedang ditampilkan oleh Jodaro Tazim. Oscar Rivas ada ruang untuknya. Masih lagi dalam kawalan Oscar Rivas yang lewat untuk membuat keputusan sama ada mau merembat terus atau mendapatkan Stoichkov yang kesorangan di sebelah kanan itu. Ya, sekali lagi hantaran yang cukup sempurna daripada Petrovic untuk Oscar Rivas di belakang pemain pertahanan. Dan 3 lawan 2 kalau kita lihat balik, tetapi agak lama juga Oscar Rivas ada penguasaan bola untuk mencari ruang untuk dia membuat percubaan ke arah pintu gol.
Dan kalau kita balik Pedro Berjaya mengeluarkan bola untuk sekarang ini pasukan Argentina dapat sepakan dulu. Pas pulas di situ Joao Pedro. Turun untuk mengeluarkan bola. Selemenai setelah dipersiapkan. Sambil itu ada tandukan yang dilakukan oleh Kevin Medina. Taran yang cukup baik di kawasan belakang. Dan tidak ada siapa pemain Manchester City membuat challenge untuk Kevin Medina. Tetapi nasib bola itu tidak betul-betul tepat ke arah betul-betul untuk mendapatkan jaringan. Sambil itu Joao Pedro direhatkan. Berikan ruang kepada Filemani untuk meneruskan permainan 10 minit yang terakhir ini. Namun ada satu lagi serangan yang dicelmakan oleh JDT. Oh, baik hantaran itu untuk Arif Aiman. Terus menghantar, terus lampungan untuk Zahiri. Tentukan yang tidak mencukupi untuk penyerang tinggi lampai ini. Kalitat Arif Aiman. Medina. Sifatkan pemain terbaik malam ini. Rivas. Pas pulas di situ Ryan Lambert terang lintang ke sebelah kanan untuk mendapatkan Arif Aiman. Depan dengan Filemani. Zahiri. Kemudian diberikan oleh Ramadan. Diberikan Guilherme. Berpindah ke sebelah kanan. Petrovic untuk Lauri. Shane Lauri. Tapi low block yang cuba dilakukan oleh pemain dan pertahanan Kuching City agak menyukarkan mereka. Tidak kisah sama ada mereka bertahan ataupun mereka membantu bola di kawasan itu. Mudah hantaran ini untuk Guilherme. Semula untuk Stoichkov. Merembat dari sudut yang sukar. Mengambil dengan satu sentuhan. Namun ia tidak tepat ke sasaran. Sekali lagi forward run dilakukan oleh Guilherme dan satu hantaran ke belakang yang cukup sempurna untuk Stoichkov. Tapi sayang tidak tepat untuk dia buat percubaan ke arah itu untuk mendapatkan jaringan. Setidak-tidaknya percubaan tadi terus mematikan perjuangan Kuching City pada malam ini. Tap untuk Arif. Masuk ke dalam kawasan penalti. Cara yang dilakukan hantaran kaki kiri pula agak berbahaya di situ. Keputusan yang tepat perlu diambil oleh Arif Farhan untuk mengeluarkan bola. Petrovic. Baik daripada Arif. Masih lagi Arif. Hantaran untuk Stoichkov. Sedikit menyukarkan dari kala belum mengambil sentuhan pertama itu dengan cukup teliti sebenarnya.
boleh juga Azwar membuat percubaan terus. Mungkin timing kedudukan tubuh badan Stoichkov tidak betul-betul tepat untuk membuat percubaan terus disebabkan hantaran yang cukup daripada Arif Aiman. Dan kita boleh lihat balik keluar Syam Zahiri, ada ruang besar untuk Zahiri, peluang kedua, dan itu adalah jaringan yang ketiga untuk Jordan Rotazim. Selepas bantuan jaringan yang diberikan oleh kapten mereka Arif Aiman, meskipun percubaan pertama ia dapat dihalang oleh dengan cukup baik oleh Haziq, namun tindakan susulan untuk Syahib Zahiri membukakan jaringannya bersama Jordan Rotazim. Ya, tapi cukup bijak Arif Aiman menunggu pemain lain. Kalau kita lihat balik gerakan ini, dia hanya menunggu saja pemain lain untuk dalam kedudukan yang cukup sempurna seperti apa yang dilakukan oleh Zahidi ini, dan hantaran lulus menyiram untuk Zahidi mendapat ruang 1 lawan 1 bersama Haziq. Percubaan yang pertama dapat ditampan, dan yang kedua Zahidi berjaya mendapatkan jaringan yang ketiga untuk pasukan JDT. Pertama itu kelihatan agak lemah sebenarnya daripada Zahiri. Namun muncul saja kalau dapat menggunakan peluang kedua, kerana tidak semua orang dapat menggunakan peluang kedua dalam kehidupannya, dan Syahib Zahiri menggunakan peluang kedua tersebut untuk jaringan ketiga yang terus mendukakan Kuching City di SSI. Tapi jaringan ini memang keutamaan memang kita lihat Arif Aiman berjaya mencipta ruang untuk Zahidi mendapatkan jaringan ini, dan peluang yang diterima dimanfaatkan sebaik mungkin, walaupun seperti kata Azwar, peluang kedua yang diterima dimanfaatkan dengan jaringan. Kemudian yang terakhir, Arif Aiman beliau ditarik Israiwa untuk Ramadan membuka kelajuan. Tapi ada 2 pemain Israiwa. Filamenai antara lintang. Menai Shane Lowry. Kasaran lewat lakukan oleh Syami Izzuan ke atas Oscar Arribas. Tidak salah sebenarnya Azwar memberi tekanan seperti apa yang dilakukan oleh Syami ini, tapi cara untuk menangi bola itu yang salah. Dan kita lihat Oscar telah pergi dulu di hadapan beliau untuk pergi membuat gerakan susulan di kawasan yang tengah. Zahiri mencari Stoichkov. Baik, kembali mendapatkan Arribas, hantar semula ke bahagian tengah. Peluang itu untuk Syahib Zahiri, namun kali ini ia tidak mengenai tepat, dan berlaku pula pelanggaran di antara beliau dan juga Haziq. Ya, ini gerakan yang dicipta oleh Stoichkov untuk Oscar Arribas membuat back heel, dan Oscar Arribas berlari di belakang Stoichkov. Dapat melihat di mana kedudukan pemain lain di kawasan tengah. Satu crossing yang cukup sempurna di kawasan tengah, dan masih lagi ada pengelutan, dan hampir-hampir saja Zahidi berjaya mendapatkan jaringan yang keempat. Sentuhan dapat dilakukan oleh Zahidi sebentar tadi. Sambil itu lihat kembali jaringan pertama yang terasa, gerakan 1-2 yang menarik di antara Marcos Guilherme dan juga Alexander Silva sebelum jaringan kedua muncul di separuh masa yang kedua ini, apabila ruang yang cukup besar diberikan kepada Oscar Arribas.
kesempatannya terus mencah jaring. Dan Arif Aiman dengan vision yang cukup jelas sempat untuk melihat menoleh keadaan persekitarannya itu terlebih dahulu sebelum hantaran lolos itu dilakukan kepada rakan barunya Shahab Zahiri. Stoikov sampai pula daripada Zahiri semula untuk Stoikov. Syami Shitembi gagal untuk mengawal. 3 minit sebelum juara Tazim sekali lagi akan ditabalkan selaku juara untuk Piala Sultan Haji Ahmad Shah ini untuk kali ke-9 berturut-turut sejak 2018. Rekod tanpa kalah terus akan dilebarkan oleh mereka juga. Pada 109 tanpa tewas sejak 2021 dalam saingan Liga Super. Kali terakhir mereka tewas kepada Terengganu. Afiq Lauri merempat terus. Keinginan daripada seorang pemain pertahanan. Ya, setelah ada penguasaan bola yang cukup lama dan cukup baik untuk pemain JDT, Shane Lowry ada ruang ataupun peluang sebegitu dan tidak perlu dilepaskan. Dan kita pernah juga melihat Shane Lowry membuat percubaan seperti itu untuk mendapatkan jaringan. Tapi sayang kali ini tidak tepat. Lambert jauh pertama itu daripada Tame. Sampai muncul Syami di sebelah kanan ini. Hantaran sebentar tadi pada Patrick Shitembi. Fik Fazail. Oh, berjaya dipintas oleh Patrick Shitembi. Sharon Latame mencari Imam, merempat terus. Ada tepisan dapat dilakukan oleh Syihan. Datang sekali lagi Ramadan di sebelah kiri. Untuk Nawaf Israiwah. Semoga permainan